اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. والنفس ورفع المدارك الخمس ووهب لنفس الربانية معرفة حقائق الوحدانية وأمدها بإمداداته للدنية في حضرة الشهود القدسية. والحمد لله الذي اصطفى بعض عباده بسلوك طريق المقربين ونور قلبه بنور الإيمان واليقين. والصلاة والسلام على سيد الكونين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan roh dan nafsu dan telah merezekikan ia Allah akan roh, akan pendapatan yang 5 yakni panca indera yang 5 yang jenis batin, dan memberi ia Allah bagi nafsu rabbaniyah yakni yang dibangsakan kepada Allah itu akan mengenal segala hakikat keesaan yakni keesaan Allah, dan menolong ia yakni membantu Allah akan nafsu rabbaniyah dengan segala imdadnya yakni bantuannya yang laduniah yang datang terus daripada Allah dalam hadratus syuhud qudsiyah yakni yang berada di dalam keadaan yang suci. Dan segala puji itu tentu bagi Allah Ta'ala yang memilih Allah setengah daripada hambanya, yakni hamba Allah yang telah Allah pilih dengan menjalani jalan muqarrabin, yakni gulungan orang-orang yang hampir kepadanya, kepada Allah, yakni gulungan khawasul khawas, gulungan yang terpilih. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, dalam surah Al-Waqi'ah. Dan menerang ia Allah akan hati setengah daripada hamba-hamba yang dipilih tadi dengan cahaya iman dan yakin dan rahmat dan salamnya ke atas penghulu dunia dan akhirat, Sayyidil Kaunaini, yakni penghulu bagi dua alam, Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bagi penghulu di dunia dan juga penghulu di akhirat nanti, yang merupakan Sayyidil Anbiya, penghulu segala nabi, wal mursalin, dan penghulu bagi segala rasul. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan sadda kulla, yakni penghulu semuanya.
Dan rahmat dan salam ke atas penghulu dunia dan akhirat, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian nabi dan rasul, dan ke atas keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikut bagi mereka itu dengan kebaikan hingga hari pembalasan. Saya mengambil muqaddimah bacaan kitab ini daripada kitab yang ditulis oleh Sahibul Fadilah Baba Khairul Anwar bin Haji Syafi'i hafizahullahu ta'ala, kitabnya Za'us Syamsi fi Ma'rifati Maratibin Nafsi, yakni cahaya suluhan matahari pada mengenal martabat nafsu. Semoga kita mendapat keberkatan daripada ucapan yang telah ditulis oleh Sahibul Fadilah Baba Khairul kita di dalam kitabnya, dan mudah-mudahan jika diizinkan Allah kita memetikkan beberapa daripada isi kandung yang mana ada di dalam kitab ini, kerana ia berkaitan daripada perbicaraan kita pada hari ini, iaitu menjaga hati. Kita sudah sampai di muka surat 85. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata penyusun kitab ini rahimahullahu ta'ala, hafizallahu ta'ala, menjaga hati. Kepentingan menjaga hati ada 4 sebab. Baik. Kita sedang membicarakan berhubung dengan sifat taqwa. Sifat taqwa insya-Allah diperolehi oleh hamba-hamba Allah ini dengan menjagakan daripada jatuh kepada dosa-dosa. Lebih-lebih lagi dosa-dosa yang baru. Dan untuk menjaga diri daripada berlebih-lebihan walaupun pada benda yang halal, kerana takut dengan berlebih-lebihan pada benda yang halal ini membawa mudarat, benda-benda yang syubhah dan haram kepada kita. Maka untuk menjaga takwa ini, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak kali di dalam Al-Quran bahawa Allah menerima amalan-amalan daripada orang-orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya saja menerima amalan daripada orang bertakwa, dengan maksud tidak menerima amalan daripada orang-orang fasik, melainkan orang itu telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah dan menjaga segala dirinya daripada kekotoran dosa. Maka kita sedang membicarakan satu kitab, yakni Mutiara Minhajul Abidin. Yang asal kitab ini iaitu Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali membicarakan bahawa jika kita hendak amal ibadat kita itu diterima oleh Allah, perjalanan ibadat kita itu mestilah bersih, mestilah suci. Maka untuk menyucikan amalan kita, mestilah kita menjaga anggota-anggota tubuh kita yang zahir dan yang batin. Kita telah membicarakan fasal menjaga mata, fasal menjaga telinga, fasal menjaga lidah. Hari Allah, Imam Ghazali menerangkan dalam Minhajul Abidin dan disusun oleh tuan kitab kita ini untuk kita sama-sama menjaga hati. Maka katanya, kepentingan menjaga hati ada 4 sebab. Mengapakah kita perlu menjaga hati?
Ya, kita sudah terangkan pada minggu yang lepas maksud hati ini. Hati ini kalau diceritakan di dalam kitab-kitab ilmu tasawuf, dia panggil qalbun rohaniyun. Qalbun rohaniyu maknanya hati rohani, yakni sesuatu yang halus yang ada di dalam tubuh kita, yang boleh dengan hati yang halus ini dia berkendak sesuatu, dia mengenalkan sesuatu, dia berpegang akan sesuatu, yakni dengannya lah ia mengenal Allah, dengannya lah ia mengenal akan sesuatu perkataan maupun ilmu dan sebagainya. Inilah yang dikatakan hati rohani ini. Hati rohani ini kena jaga. Kerana kalau dia sakit, dia rosak, maka dia akan menjejaskan kepada kesakitan seluruh badan. Kerana hati ini adalah merupakan anugerah Allah yang dijadikan kepada kita semua, supaya dengan hati ini kita dapat memimpinkan seluruh tubuh kita. Kerana hati juga umpamakan sebagai raja bagi tubuh, manakala anggota-anggota lain ialah tentera-tenteranya yang mengikut akan perintah hati ini. Mengapakah hati ini perlu dijaga? Maka disebabkan kata tuan kitab ini 4 sebab. Pertama, ia yakni menjaga hati diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan tempat, yakni hati ini merupakan tempat yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan para hamba untuk memeliharanya, memelihara hati, kerana ia menjadi tempat pandangannya. Jadi kita nak jaga pelihara hati ni dari apa? Pelihara hati daripada sebarang penyakit-penyakitnya. Penyakit hati ni banyak. Ya, yakni segala sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji oleh Allah, iaitu seperti takabur, seperti sifat hati itu yakni riya. Ya, takabur, sombong. Riya itu maknanya tidak ikhlas. Kemudian sifat hati itu menyebabkan terlalu marah, dengki, ya, tidak ingat Allah, tidak ingat mati dan sebagainya. Semua itu adalah hati-hati yang sakit. Maka kita perlu menjaganya. Kerana ia hati ini hendaklah ya dijaga, kerana ia menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Maksudnya, dia yakni Allah mengetahui akan pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kita kenal Allah. Allah bersifat dengan sifat ilmunya. Sifat ilmu mengetahui apa yang tersembunyi di dalam pandangan mata, yakni khianat pada pandangan mata, dan juga apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Benda yang terlintas, yang tak dapat diketahui oleh makhluk lain ataupun manusia lain, maka diketahui oleh Allah. Maka sebab itu kita mesti menjaga. Dari mula lagi, janganlah kita ada niat-niat yang tidak elok. Janganlah ada pada lintasan-lintasan hati nak buat perkara yang tidak elok. Sebab semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang inkishaf, yakni dengan ilmu yang tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mengapa kita jaga hati kita, jangan bagi ada sakit, bagi ada dengki-dengki, jangan ada bagi khianat, jangan ada bagi teringin nak buat benda tak elok, kerana
ia diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga hati, dan Allah mengingatkan kita jaga hati kerana Allah sentiasa melihat apa yang terkandung di dalam hati kita. Baik, yang kedua. Yang kedua, mengapa diperintahkan kepada kita menjaga hati kita? Ia diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah yang memerintah kita menjaga hati, diperingatkan pula dan diperintahkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia perkara yang sangat diperhati dan diberatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan ajarannya, kita memuliakan perintahnya, kita memuliakan sunnahnya, kita memuliakan segala pengajarannya. Maka kita menjaga hati kita kerana ia diperintahkan dan diberatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, paras dan harta kalian, tetapi dia Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ini perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghuraikan isi kandung Al-Quran berhubung tilikkan Allah kepada hati kita. Maka jelas di sini bahawa hati ialah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yakni hati yang ada di dalam tubuh kita ini. Sangat hairan, kata Imam Al-Ghazali. Sungguh hairan bagi orang yang mementingkan penjagaan wajahnya yang menjadi tempat pandangan makhluk. Biasanya kita ni suka jaga wajah kita. Kerana wajah kita ini tempat tilikkan makhluk. Malu kita kadang-kadang kepada manusia. Kerana tak jaga wajah. Ya, bukan tak boleh jaga wajah. Kita kena jaga wajah kita bagi elok, bagi suci, bagi bersih. Tetapi janganlah kerana terlalu menjaga wajah bagi tilikkan manusia, kita lupa pula nak menjaga hati kita, yang mana hati kita ini adalah tilikkan Allah. Maka kata Imam Ghazali, heran sungguh orang yang mementingkan penjagaan wajah yang mana tempat pandangan makhluk. Kadang-kadang memang membasuh dan membersihkan wajahnya daripada segala kekotoran dan menghiasinya dengan segala bentuk perhiasan. Ya, muka ini dihiasi dengan berbagai bentuk perhiasan agar makhluk, yakni manusia, tidak melihat sebarang keaiban kepada wajahnya, wajah seorang. Tapi heran, kata Imam Ghazali, tidak mementingkan penjagaan hati, yakni manusia itu, tidak mementingkan penjagaan hatinya yang menjadi tempat pandangan Tuhan semesta alam, dengan membersihkan dan menghiasinya, yakni membersihkan hati dan menghiasi hati, yakni membersihkan daripada segala sifat mazmumah, sifat-sifat keji yang kita sebutkan tadi, seperti iaitu dengki, hasad, bakhil dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati yang wajib kita bersihkan. Dan hendaklah kita menghiasinya, menghiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah, dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Mana sifat-sifat yang dipuji oleh Allah? Seperti sifat sabar, seperti sifat ikhlas, seperti sifat merendah diri dan sebagainya. Agar
agar maknanya kita jaga, kita bersih hati, kita hiasi hati agar Allah tidak melihat keaiban dan kekotoran padanya pada hati kita. Sedangkan jika makhluk melihat kotoran pada hati tersebut, pasti mereka yakni makhluk manusia pun akan menjauhi dan meninggalkannya. Hati kita ni, kalaulah makhluk manusia boleh tengok apa yang ada dalam hati kita, seperti tak ikhlas, ataupun takabur, ataupun dengki dan sebagainya, larilah manusia daripada kita. Bayangkan hati tempat tilikan Allah, tempat pandangan Allah kepada kita. Jadi biarlah dalam hati kita itu bersih dan cantik dengan sifat-sifat mahmudah, supaya Allah menyinarikan hati kita dengan cahaya, yang dengan cahaya itu dapat menerangkan akan hati kita dengan ilmu, dengan ma'rifah, dengan taufik, kekuatan, dan dengan ilham dan sebagainya. Maka jadilah kita dari orang-orang yang terpelihara pada zahir dan batinnya, insya-Allah. Ketiga, mengapa kita dituntut menjaga hati kita? Hati ialah pemimpin, ataupun hati ialah raja bagi seluruh jasad. Seluruh badan ni adalah merupakan seperti satu buah kerajaan. Imam Ghazali kata manusia ni seperti sebuah kerajaan. Maka kerajaan manusia ni, siapa pula, apakah organ yang menjadi raja? Yang menjadi raja ialah hati. Yang lain-lain jadi anggota kepada raja itu. Maka anggota kepada raja ini, menteri-menteri dia, tentera-tentera dia, polis-polis dia, kaki tangan dia, maka mereka itu mengikut arahan raja, yakni arahan hati. Jika baiklah hati, baiklah seluruh jasad, yakni tubuh badan manusia. Begitulah sebaliknya, jika buruklah hati, buruklah segala anggota tubuh badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi muzghah idza salahat," ataupun boleh dibaca idza saluhad saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu au qamaqal. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala di sini ala litambih, yakni satu amaran, satu perhatian yang Nabi sebut. Ya, ketahuilah olehmu, jaga-jaga olehmu, perhatian olehmu, awaslah olehmu. Lebih kurang begitu. Bahawa dalam wa inna fil jasadi, bahawa sesungguhnya dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging. Muzghah. Muzghah ini daripada perkataan madghah. Artinya benda yang digigit ataupun dapat dimamah. Ya, bila dikatakan dalam setiap tubuh manusia terdapat sekumpal daging, daging itu tak besar mana yang boleh digumpal dan dimamah. Begitu. Jika segumpal daging itu baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baik pula seluruh badannya.
Namun, jika segumpal daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, ala wahiyal qalbu, ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati. Ya, ingat, hati ini yang dipanggil qalbun, ya, hati. Jadi bila kata hati asal dia qalaba yaqlibu qalban. Bila kata qalban, benda yang boleh bolak-balik. Jadi hati ini kita kena jaga betul sebab dia boleh bolak-balik, ya. Maka hati ini kalau elok, maka eloklah seluruh tubuh badan. Jika hati ini rosak, rosaklah akan seluruh badan itu. Keempat ialah mengapakah dituntut kita memelihara akan hati. Hati adalah yang paling berharga dalam tubuh badan kita. Dalam tubuh badan kita ini sebagai manusia yang Allah Ta'ala taruhkan pada hati kita ini berupa roh, ya. Maka hati inilah anggota yang paling berharga yang dimiliki oleh insan. Ya, benda ni tak ada kepada makhluk yang lain, tetapi makhluk manusia diberikan satu yang sangat berharga, yakni hati. Peringkat yang paling rendah adalah akal. Sedangkan peringkat yang paling tinggi adalah untuk mengenal dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, hati ini adalah tempat simpan segala benda yang berharga, perbendaharaan yang berharga. Ya, di mana hati ini tersimpan akidah kita. Kepercayaan kita kepada Allah tersimpan di hati. Pengakuan kita tentang syahadah kepada Allah dan Rasul tersimpan di hati. Ya. Sifat-sifat yang baik-baik tersimpan di hati ini. Ikhlas tersimpan di hati. Niat dan keazaman nak buat elok semua tersimpan di hati. Maka hati ini khazanah dan perbendaharaan. Jadi inilah kita kena jaga sungguh. Ya, kalau di dalam kerajaan kita, kalau disebut perbendaharaan, selalulah dirujukkan kepada Kementerian Keuangan. Itu perbendaharaan Malaysia. Pasal apa disebutkan khazanah atau perbendaharaan Malaysia? Karena di situlah tersimpannya dana-dana kerajaan ataupun reserve kerajaan yang besar yang menampung akan perbelanjaan seluruh negara. Itu contohnya. Jadi yang ni lebih besar lagi. Allah menyimpankan pada hati kita segala yang baik-baik. Sebab itu kita kena jaga. Sebab dia ada kaitan dengan akal. Dia ada kaitan dengan segala perkara-perkara yang elok. Termasuklah ma'rifah, yakni pengenalan bagi Allah. Ya, dia ada penyaksian, ya, yang kita lakukan pada hati kita berhubung dengan Allah, berhubung dengan Rasul, berhubung dengan rukun iman. Jadi hati juga menyimpan akan ilmu kita yang elok-elok di sinilah. Allah berikan ilmu kepada kita, pemahamannya di hati inilah. Niat yang ikhlas yang kita selalu ada duduk di hati inilah. Maka hati ini jadi kemuliaan bagi manusia. Sebab tu kita kena jaga. Kalau hati dah rosak, maknanya dia adalah satu penyakit yang membahayakan bagi seorang manusia itu. Kelima,
hati mempunyai 5 keistimewaan atau kelainan berbanding anggota-anggota lain. Mari tengok Imam Ghazali kata hati ini ada 5 keistimewaan berbanding dengan anggota-anggota lain. Pertama, menjadi sasaran bagi musuh. Hati ini bila dia Allah Ta'ala jadikan tempat tilikan, bila Allah Ta'ala bagikan hati ini tempat kemuliaan bagi manusia, dia tentulah jadi sasaran bagi musuh. Siapa musuh? Syaitan. Siapa musuh? Nafsu. Tu. Syaitan sentiasa mensasarkan hati. Sebab itu kita kata hati ini tempat pertarungan antara tentera syaitan dan tentera malaikat. Malaikat mulhim dengan tentera-tenteranya menyeru kebaikan kepada hati manusia. Sedangkan syaitan pula bertapak di hati bersama tentera-tenteranya menyasarkan segala lintasan jahat dan segala was-was pada hati. Jadi dia adalah kelainan anggota hati berbanding dengan anggota yang lain. Sebab itu Allah uji kita dengan kebaikan yang ada di hati ini dengan cubaan-cubaan, maka wajib atas kita menjaga kubu hati ini supaya terpelihara daripada was-was syaitan, supaya terpelihara daripada sasaran syaitan dan nafsu. Baik, yang kedua. Yang kedua, hati tak sama dengan anggota tubuh yang lain, iaitu kesibukannya lebih banyak berbanding dengan anggota lain. Hati ini dia bolak-balik. Ya, dia sat macam ni, sat macam tu. Dia sibuk. Ingatan kepada sana, ingatan kepada sini. Kadang-kadang dalam kita buat sesuatu, kepala ingat ke lain, hati bawa pi ke lain lagi. Maka sebab itu kita kena jaga dia. Kesibukan hati ini lebih banyak berbanding anggota lain. Ia menjadi medan pertempuran antara akal dengan nafsu. Akal sedang berfikir untuk melaksanakan kebaikan. Nafsu pula menarik manusia itu supaya terlintas untuk membuat benda-benda yang lebih-lebih dan kejahatan. Ini antara sibuk, perlawanan antara akal dan juga nafsu serta tentera kedua-duanya, tentera akal dan tentera nafsu. Maka tentera akal disokong oleh malaikat-malaikat, manakala tentera nafsu disokong oleh tentera-tentera syaitan. Ya. Yang ketiga, kelainan anggota hati dengan anggota-anggota lain ialah ancaman bahaya padanya pada hati banyak menimpa seperti lintasan-lintasan. Lintasan hati kita ni sekejap datang begitu. Lintas nak buat begini, lintas nak buat begitu. Jadi ancaman bahaya padanya ketika lintasan nak buat kebaikan, ya, tiba-tiba datang nafsu tidak menyukainya. Syaitan pula menggodanya. Lintasan-lintasan sering menyerang hati seperti hujan menimpa bumi. Tak berhenti-berhenti. Sebab itu kita jadi bolak-balik. Ya, hati kita bolak-balik. Sebab apa? Dia dihujani oleh lintasan-lintasan seperti hujan menimpa bumi atau anak panah yang berpusu-pusu. Tak berlaku kepada tubuh badan yang lain, tetapi dia berlaku kepada hati kita. Ia tidak mampu dihentikan dan tidak mampu ditegah. Tidak seperti mata yang boleh ditutup kedua kelopaknya lalu rehat, atau lidah yang boleh ditutup dengan gigi dan bibir
maka jadi keluh. Tapi hati sentiasa menghadapi lintasan-lintasan yang hadir. Ya, hati. Dia datang lintasan-lintasan tak berhenti-berhenti. Kemudian nafsu pula sering bersegera untuk mengikutinya, mengikuti hati. Maka seseorang itu perlu kepada usaha yang tinggi dan kuat untuk menguruskan hati dengan baik. Kita sudah pun bercerita tentang lintasan hati, yang mana lintasan hati ini mencetuskan rasa perbuatan kepada anggota tubuh yang lain. Jika hati ini mencetuskan rasa keinginan kebaikan, anggota lain pun bertindak dengan kebaikan. Tetapi jika kuat rasa hati, lintasan hati kepada keburukan, cepatlah anggota-anggota lain bertindak ke arah kejahatan atau keburukan. Sebab itu, kita perlu kepada usaha yang tinggi untuk menguruskan hati ini dengan baik. Apabila dia nak bertindak tidak elok, segera kita menahannya. Segeralah kita beristighfar. Segeralah kita meminta perlindungan daripada Allah. Sebab itu, hati ini perlu diberikan perhatian yang lebih supaya tidak mencetuskan perbuatan yang tidak elok yang bermula di hati. Sebab hati ini umpama raja. Contoh yang kita baru sebut pada perbicaraan yang minggu lalu, apabila kita mengatakan seorang ulama kita menyebutkan, yakni seorang sahabat kita menyebutkan, awal-awal pagi seluruh anggota termasuk lidah berpesan kepada hati. Wahai hati, luruslah kamu. Jika kamu lurus, maka luruslah kami. Berpesan lidah kepada hati. Bercakaplah. Lidah berkata kepada hati, betullah wahai hati, kerana kalau engkau tidak lurus, maka aku pun sekejap lagi akan bercakap tidak betul. Begitulah akan anggota-anggota yang lain. Jadi penting diuruskan hati dengan baik. Keempat, mengapa hati ini berbeza dengan anggota yang lain dan perlu diuruskan dengan lebih perhatian? Rawatan terhadap hati sesuatu yang sukar. Kita nak merawat hati ini, penyakit hati ini, nak rawat dia benda yang payah. Kerana keaiban itu tersembunyi. Ya. Hak yang keaiban, ketak elok, sifat hati yang tak elok tu selalu tersembunyi. Pasal apa dia jadi tersembunyi? Kerana keaiban hati itu berlaga dengan nafsu. Ni. Ya, dia berlaga dengan nafsu. Maka seseorang itu apabila dia kasih kepada nafsu dia, maka dia tidak akan melihat kecelaan nafsunya. Sebab nafsu dah jadi kekasih dia, kesukaan dia. Ya, maka bila dia biasa mengikut nafsu, maka tak nampak ketidakelokkan pada benda yang ada pada nafsu dia itu. Jadi dia tersembunyi. Ya, sebab itu nafsu merupakan musuh dalaman bagi seorang hamba, yang mana dia musuh yang payah untuk ditentangi kerana dia musuh dalam selimut. Nafsu dikendaki oleh Tuan itu untuk berlebih-lebihan dan bersuka-suka. Jadi melainkan tuannya itu, maknanya melainkan kita menguruskan nafsu dengan baik, memberikan riyadhah, latihan supaya nafsu mengikut akan taat kita kepada Allah, membiasakan nafsu ini menerima segala perbuatan-perbuatan yang elok, maka terdidiklah nafsu itu. Tetapi kalau kita mengikut saja nafsu amarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan dan kelebihan, maka sampai lamalah nafsu ini akan menggoda seorang itu. Jadi hati ini perlu dijaga dengan baik, ya.
Sebab tidak mudah ya kepincangan hati itu diperbaiki. Dengan demikian, jika hati tidak dirawat dengan baik, dia makin rosak. Lalu banyak masa diperlukan untuk merawatnya. Ya. Jadi kalaulah rosak hati ini, dia dah berpenyakit. Buat semua. Cukup. Tak skor. Puan Nur Azhar tak tutup mic. Puan Nur Azhar tutup mic. Tolong tutup sekejap mic ya, sebab ada terdengar kepada di luar. Baik. Kemudian bila tidak dirawat dengan baik hati itu, dia semakin rosak, maka hati itu akan cenderung kepada kejahatan, cenderung kepada ajakan nafsu. Sebab itu dia tak serupa hati ini dengan anggota yang lain. Kelima, hati mudah untuk ditimpa penyakit. Hati mudah ditimpa kebinasaan. Hati mudah ditimpa kerosakan. Dan sangat mudah dipengaruhi. Hati ini mudah, dia lembut, dia mudah dipengaruhi. Hati mudah berbolak-balik. Hati mudah dibolak-balik. Dia bertukar. Maka untuk memeliharanya juga sangat sukar. Bagi orang yang bertakwa, jadi ini ada 5 kelainan anggota hati dengan anggota hati yang lain. Sebab dengan 5 inilah kita perlu menjaga hati ini dengan lebih berusaha supaya hati tidak bolak-balik. Kata Imam Al-Ghazali, tidak dinamakan qalbun itu, tidak dinamakan hati itu, melainkan taqallubnya, melainkan berubah-ubahnya. Jadi taqallub ya, daripada qalban, terbalik, berbolak-balik itu. Maka tidak dinamakan hati, melainkan kerana mudah berubah-ubahnya. Bagi orang bertakwa, hendaklah dia memelihara hatinya daripada penyakit yang merosakkan amal dan ketaatan. Kita ingat ya, penyakit-penyakit hati dia boleh merosakkan amal dan ketaatan. Al-hasadu ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul hatab. Atau qamaqal Nabi SAW sebutkan, jika pada hati itu ada sedikit saja sifat hasad dengki, nescaya sifat hasad dengki tadi akan memakan segala amal kebaikan yang telah orang itu kumpulkan, sebagaimana memakan oleh api akan kayu-kayu yang kering, habis hangus. Sebab itu kita kena jaga dia. Ya, penyakit ni dia merebak, dia memakan segala kebaikan dan pahala-pahala yang selama ni dikutip. Jadi kena jaga sungguh hati ini. Jika hati baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Begitu jugalah sebaliknya. Baik, kita masih ada masa, kita teruskan dengan penyakit hati. Summa qala, kemudian berkata lagi pengarang kitab ini rahimahullahu ta'ala. Jika diperhatikan, maka kita dapati ada beberapa penyakit utama bagi hati yang perlu dirawat. Penyakit hati ini banyak. Tetapi dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali sebut beberapa saja penyakit yang merupakan penyakit utama. Kalau dalam tubuh badan kita ini penyakit, biasanya orang sebut 3 serangkai. Jantung, kencing manis, darah tinggi. Itu 3 serangkai. Kalau ada 3 serangkai, dia akan bolot segala penyakit-penyakit sampingan yang lain. Kalau bersih 3 ini,
insya-Allah yang lain-lainnya itu pun akan keluar daripada senarainya. Maka penyakit hati ini dah merupakan penyakit yang payah dirawat, payah diberikan perhatian. Ia ujian dari Allah, melainkan orang yang benar-benar bertakwa, melainkan orang-orang yang benar-benar memeliharanya, maka dia juga cubaan dari Allah kepada kita. Bagaimana usaha kita? Tetapi Allah telah memberi jaminan orang yang betul-betul memeliharanya, orang yang berusaha berjihad dalam menjaganya, nescaya mereka akan selamat dari segala godaan-godaan kepada hati. Baik, mari kita tengok. Jika diperhatikan, maka kita dapati ada beberapa penyakit utama bagi hati yang perlu dirawat. Dirawat ni maknanya diubat. Maka hendaklah kita mengenal pasti penyakit-penyakit tersebut dan rawatan-rawatannya. Imam Ghazali menyebutkan ada 4 penyakit utama hati. Ada 4 penyakit utama hati yang nak disebutkan. Saya sebutkan penyakit-penyakit hati terlalu amat banyak. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, ya, dalam kitab Qalbun Salim, syarah bagi penawar bagi hati, ya, yang dikarang oleh Spul Fadilah Tuan Syekh Muhadir Ijul Hafizahullahu Ta'ala, ya, syarah bagi penawar bagi hati. Banyak penyakit-penyakit hati ada di dalamnya. Dalam kitab Penawar Bagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesia rahimahullahu ta'ala, disenaraikan 10. Ada banyak lagi tapi hanya disenaraikan 10 yang utama. Dalam kitab ini Imam Ghazali kata senarai 4 yang utama ni. Kalau 4 yang utama ni dapat kita hindarkan, insya-Allah yang lain-lainnya akan berjaya mudah kita rawatinya. Mari kita tengok apa yang 4 penyakit utama hati. Pertama, penyakit pertama. Ini pasal apa kita nak jaga hati ni? Sebab tujuan asal kita ibadat ialah untuk mempersembahkan ibadat yang elok dan sampai diterima oleh Allah. Maka ada halangan-halangannya di dalam perjalanan nak melaksanakan ibadat ini. Maka kita kena jaga anggota-anggota badan termasuk hati. Kalau anggota badan termasuk hati dijaga dengan elok, kita jadi orang yang takwa dan orang yang wara'. Maka ibadat kita pun elok. Sampai masa kita sentiasa berjaga istiqamah dan taat kepada ibadat tanpa kita berlengah-lengah lagi. Ya. Sebab itu kita kena jaga. Jangan ada penyakit hati. Penyakit hati yang utama yang pertama, angan-angan, yakni panjang angan-angan. Apa dia ni angan-angan ni? Jadi penyakit hati pertama angan-angan, atau kita kata panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan ni menjadi penghalang kepada segala kebaikan dan taat. Nanti kita huraikan. Ya. Angan-angan iaitu harapan yang tidak disertai usaha. Angan-angan ni harap sesuatu tapi tidak disertai dengan usaha untuk mendapatkannya. Ya. Angan-angan yang paling bodoh sekali lah kita kata. Angan-angan tahun ini nak dapat padi agak-agak 20 guni. Bila dapat padi 20 guni boleh jual, maka adalah nak belanja-belanja pada jalan tertentu. Tapi sayang, angan-angan saja orang itu tidak menanam padi. Ini angan-angan yang dia panggil ghurur, terpedaya, tertipu. Yang kedua, angan-angan ya nak dapatkan padi yang banyak, tetapi usaha padi menanam juga seperti orang lain.
tapi airnya tak jaga, rumputnya tak jaga, racunnya pun tidak, bajanya pun tidak. Yang dapat sedikit saja, ini angan-angan juga, tapi kurang sikit daripada yang ghurur tadilah. Begitulah. Jadi harapan yang tidak disertai usaha untuk mendapatkannya atau merasakan hidup ini masih lama untuk dinikmati. Orang yang panjang angan-angan, dia angan-angan nak masuk syurga juga. Angan-angan yang nak mati dalam iman. Angan-angan nak duduk bersama dengan kebajikan dan dekat dengan Allah. Tapi tak ada berusaha membawa dirinya kepada ibadat. Tidak berusaha untuk mengenal Allah dengan sebenar kenal. Tak pernah berzikir kepada Allah. Tak pernah buat kebajikan yang boleh menghampir kepada Allah. Maka ia juga angan-angan. Begitu juga. Dia rasa bahawa dia hidup ini nampak tubuh dia sihat. Lama lagi nak hidup. Itu angan-angan juga. Maka bila dia rasa dia hidup akan lama lagi, maka dia tidak segera bertaubat bagi salahnya. Dia juga tidak memulakan ibadatnya kerana dia kata tunggulah usia yang lewat sedikit, aku buatlah. Sedangkan dia tidak tahu bahawa ajalnya itu bila pun dia tidak tahu melainkan Allah. Jika seseorang dihinggapi penyakit angan-angan, yakni panjang angan-angan, maka dia akan terjerumus kepada 4 penyakit utama lain. Kalau ada panjang angan-angan, dia boleh terjerumus kepada penyakit lain pula. Apa dia? Yang pertama, menundakan amal. Menangguhkan amal kebaikan sehingga akhirnya terluputlah peluang untuk melakukannya dan malas. Jadi orang yang ada penyakit panjang angan-angan ni, dia meninggalkan taat. Sebab apa? Sebab nampak masih banyak masa di hadapan, nanti dia buatlah. Orang ajak pergi pakat-pakat mengaji ramai-ramai pun dia kata tunggulah. Sebab apa? Dia panjang angan-angan. Dia nak rebut peluang-peluang lain dulu. Tu dia kata waktu sihat ni elok rebut dunia dulu. Nanti bila kita dah tua sikit, kita pulunlah ibadat. Sebab senang beribadat dengan harta yang banyak, dengan modal yang banyak. Dia tak tahu umur dia bila yang Tuhan nak panggil. Kan? Dia tak tahu lalai dia itu menyebabkan terkumpul segala dosa-dosa. Jadi sebab itu orang yang panjang angan-angan, dia meninggalkan taat dan menundakan amal kebaikan dia. Ya, dan kadang-kadang datang sifat malas. Yang kedua, orang yang panjang angan-angan meninggalkan atau menundakan taubat. Ini lagi bahaya. Ya, dia buat dosa, dia tak bertaubat, sedangkan bertaubat itu wajib atas dia. Ya, orang yang menundakan taubat, meninggalkan taubat, dia ada dosa yang lain pula. Dosa yang bertambah pula. Sebab apa? Sebab panjang angan-angan. Dia kata, tunggulah. Tua-tua ni aku taubatlah. Enjoy dululah. Macam-macam lah. Ini bahaya panjang angan-angan ini. Jadi, yang ketiga, tamak kepada dunia. Orang yang panjang angan-angan ni, dia jadi tamak, haloba kepada dunia. Dan dia jadi pengumpul harta lah. Dan mengutamakan kepada hal-hal dunia dulu. Berbanding dengan akhirat. Pasal apa? Dia kata, kita kena pulun betul-betul tumpang kita muda ni. Saat ni takut bila kita tua ni, kita jadi fakir miskin. Dan bila tua ni, dia kata aku dah lemah dah kalau nak himpun dunia. Macam-macam lah. Ya, bila orang tu panjang angan-angan. Sedangkan Allah Ta'ala telah menetapkan baginya ibadat itu dari masa ke semasa. Daripada umur yang mukallaf, yang sudah cukup baginya balik dan juga sempurna akalnya,
maka sudah difardukan dia bekerja untuk agama Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak ada tempoh masa bersenang-senang, tidak ada tempoh bermulan madu orang kata. Maka janganlah kita panjang angan-angan kerana umur kita sendiri pun tidak dapat mengetahuinya. Keempat, orang yang panjang angan-angan mengeraskan hati. Pasal apa mengeraskan hati? Orang panjang angan-angan ni dia bukan ingat mati. Jadi dia keras hati. Ya, sebab apa? Sebab dia banyak berfikir dan banyak uruskan dunia saja. Bila dia banyak berfikir dan uruskan dunia, kadang-kadang akhirat dilupai. Bila di akhirat dia lupai, tak ada keberkatan dah dalam hidup dia. Maka hati dia pun tak dapat nasihat dah. Daripada cahaya Allah, daripada ilmu, daripada taufik pun tak datang dah. Terhijab dah. Maka orang yang angan-angan panjang ini, hati dia keras. Bila hati dia keras, maka banyaklah kerosakan lagi. Jadi, dalam kitab yang lain, Imam Al-Ghazali pun ada sebut lagi. Kalau panjang angan-angan, kata Imam Al-Ghazali, pertama, kuranglah taatnya. Yang kedua, terlambatlah taubatnya. Ketiga, banyaklah maksiatnya. Keempat, jadi tamak haluba. Kelima, keras hati. Keenam, banyak kelalaian. Ketujuh, akhirat pergi. Ya, tanpa banyak bekalan bagi orang yang panjang angan-angan. Tapi jika dia pendek angan-angan, dia ingat mati boleh datang tiba-tiba, jadilah dia sebaliknya. Ya, jadilah dia sebaliknya. Mana dia? Kalau dia ni dapat rahmat daripada limpah Allah, kurnia Allah bagi tolong kepada dia, maka dia tak akan panjang angan-angan, dia akan pendek angan-angan. Bila dia pendek angan-angan, dia ingat mati akan datang tiba-tiba, dia berebut-rebut mengutamakan bekalan untuk dibawa pada matinya. Orang yang panjang angan-angan, dia tak fikir nak membawa bekalan untuk mati. Tetapi dia berebut-rebut membawa bekalan untuk dunia dia. Maka kuranglah akhiratnya, banyaklah dunianya. Maka terhalanglah ibadatnya. Maka bila terhalang ibadat, masuklah dia terperangkap dalam aqabah yang telah kita huraikan. Perjalanan ibadat ini adalah merintasi aqabah. Dia terpedaya di situ kerana penyakit hatinya apa? Ya, ini penyakit yang pertama, panjang angan-angan. Jadi saya tak dapat meneruskan lagi huraian ini. Kita sebenarnya kita boleh selesai sedikit saja lagi. Kita baca sedikit lagi bagi masa dalam 4-5 minit supaya kita habis dalam hakikat angan-angan ini. Baik, sikit lagi. Cita-cita menjadi angan-angan. Tulul amal. Jadi cita-cita nak menjadi angan-angan apabila ia suatu kehendak untuk terus hidup pada waktu yang selewat mungkin secara hukum. Dia rasa pasti, dia rasa kuat, dia rasa macam putus dah. Macam dapat ketepatan dengan kekuatan yang Tuhan bagi ni. Tentu ni umur pi sampai 7-80 ni. Kalau duk tengok keturunan dia pula semua mati lewat-lewat. Dia duk buat keputusan, aku pun di antara orang yang akan mati lewat. Dia tak tahu bahawa mati ni bukan boleh diwarisi umur panjang ini. Dia ada berlainan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dia adalah perkara yang gaib, yang tidak ada ilmu kita padanya melainkan Allah. Jadi jangan jadi angan-angan. Jangan duduk berasa kuat terpengaruh dengan ketetapan. Jangan duduk tengok makan vitamin A. Jangan makan vitamin B. Dengan membanyakkan apa-apa lagi menjadi punca kita ini akan panjang umur dan sebagainya. Jangan. Sebab itu bukan hakikat sebenarnya. Tetapi hendaklah kita mengaitkan dengan kehendak Allah. InsyaAllah kita kata, kalau umurku panjang adalah rezeki bagiku. Kalaulah umur aku ini sudah ditentukan oleh Allah,
maka aku bersyukur mudah-mudahan baki umurku ini dapat aku manfaatkan dengan amalan. Tetapi aku tidak tahu bila sebenarnya dan bolehkah aku hidup begitu panjang lagi, belum tidak tahulah. Maka janganlah kita buat ketetapan ini kerana hakikatnya adalah dalam ilmu Allah. Yang kita boleh berdoa dengan harapan insya-Allah dengan ilmu Allah. Angan-angan itu ada dua jenis. Angan-angan itu ada dua jenis. Pertama, angan-angan orang awam. Apa dia angan-angan orang awam? Keinginan untuk kekal hidup bagi menghimpun dunia. Ni angan-angan orang awam. Jadi dia ni hidup, dia nak lama. Pasal apa? Nak kumpul dunia. Dan bersenang-senangnya. Kadang-kadang bukan takat senang diri dia. Dia berangan nak bagi keturunan dia, anak dia, cucu dia, semua senang. Maka dia mengambillah daripada kesempatan kekuatan dia di dalam dunia ni bergolongan dengan mencari harta. Sedangkan dia tidak ingat untuk membekalkan dirinya bagi kehidupan selepas mati dia. Maka ini adalah maksiat. Ini mana? Keinginan hidup kekal menghimpun dunia dan bersenang-senangnya merupakan maksiat. Lawannya ialah memotong angan-angan, yakni pendek angan-angan. Jadi jangan jadi panjang angan-angan seperti angan orang awam. Kedua, angan-angan orang khusus, ya, iaitu orang yang terpilih. Apa angan-angan orang terpilih? Keinginan untuk terus kekal, yakni terus lama hidup bagi menyempurnakan amal soleh dan kebaikan. Maknanya dia memohon kepada Allah jika dalam pengetahuan Allah dan kehendak Allah ada kelebihan umurnya, maka dia nak menyempurnakan amal soleh dan kebaikan. Sepatutnya kita ini memohon kepada Allah itu dengan insya-Allah, kalau Allah kehendak dan dengan ilmu Allah, maka kita berusaha nak menyempurnakan amal soleh dan kebaikan. Padanya masih ada bahaya juga. Pada mana? Pada ingat kalau boleh nak panjang angan-angan ni, ya, padang angan hidup nak amal soleh ni ada bahaya juga padanya. Masih ada bahaya kerana belum tentu hidup yang lama tersebut mengekalkannya dalam keadaan yang baik dan dapat menyempurnakan kebaikan. Janganlah minta semata-mata panjang umur kerana nafsu kata nak menyempurnakan amal soleh dan kebaikan. Ya, meskipun keinginan itu baik, tapi mungkin ada sebab binasa dia. Mana dia? Dia mungkin ada ujub, dia mungkin ada perasan bahawa dia sudah sempurna ataupun dia rasa diri dia cukup dengan amal-amal yang kebajikannya. Jadi apa yang boleh kita buat, iaitu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jika bagiku ini ada umur yang lebih yang Engkau berikan, berilah kepadaku hidayat, berilah kepadaku taufik, berilah kelebihan umurku ini supaya aku dapat sentiasa mengingatimu dan mematuhi perintahmu dan menjadikan bekalan amal ibadat ini untuk menyempurnakan bagi kekurangan amalan-amalanku dahulu. Jangan rasa kita ni dah sempurna amal sebab kita tak tahu amalan yang selama ini kita duk bawa ni cukupkah, binasakah, kita tidak tahu. Jadi kita mesti merendah diri kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita mestilah menganggap bahawa apa yang kita buat itu ialah ikhlas semata-mata kepada Allah. Mengaku kepada Allah, ya Allah, sebenarnya sedikit sangat amalanku yang sempurna. Pilihlah daripada sedikit itu dengan rahmat-Mu, ya Allah, supaya aku berada di samping mereka-mereka yang Engkau terpilih dengan banyak ibadat, dengan ikhlas ibadat, ya Allah. Aku tahu aku serba kekurangan. Jangan rasa ujub, jangan rasa diri kita terlebih kerana kita sendiri sebenarnya serba hina, serba kekurangan, serba tersalah. Maka kaedah yang sahih ialah dia berniat dengan niat sahih,
yaitu dengan melakukan kebaikan lalu menyerahkan penyempurnaan kebaikan tersebut kepada Allah, bersandarkan kepada kehendak Allah. Maka yang penting pada kita yaitu ihsan, keelokan. Apa ihsan, keelokan? Kita tekun sungguh dalam buat ibadat, bersikeras, jangan ada ujub. Jalan keluar daripada angan-angan adalah dengan mengingati kematian yang datang serta-merta. Ini cara kita daripada angan-angan, ingatkan kematian yang datang serta-merta. Ingat kepada kematian akan membawa kepada qasrul amal, yaitu pendek angan-angan. Iaitu tidak berkhayal dengan perkara yang tidak hakiki. Lalu bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Minta maaf masa agak terlebih sedikit untuk menghabiskan penyakit yang pertama hati, yakni panjang angan-angan. Maka lawannya pendek angan-angan. Ingatlah mati bila-bila saja datang. Maka ada pada kita ihsan, berusaha mengelokkan ibadat dengan penuh keikhlasan kepada Allah sambil memohon, ya Allah, tiadalah kelebihan pada ibadatku melainkan dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, bersama-sama dengan orang-orang yang Engkau sempurnakan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuq qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannata wa na'ima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.